Kita dalam kempen kesedaran selalu kan sebenarnya untuk memastikan pembiakan nyamuk Aedes dapat kita kawal, dapat kita basmi, dan juga kesedaran kalau kita masuk hutan contohnya, pastikan kita pakai alat yang sepatutnya supaya kita tidak terlibat ataupun terkenalah jangkitan yang boleh dibawa oleh nyamuk. Dan baru saja dah ditunjukkan tadi apa sebenarnya perkara yang kita nak angkat ke meja kita hari ini. Wah, kita angkat ke meja kita dah. Memang dah ada pun. Dah ada sebenarnya di hadapan sikit-sikit kita. Kalau anda dapat lihat di sini kalau okey, panggilannya ia dipanggil BIMOC. Okey. Benar ya? Okey. Ini merupakan salah satu daripada fungsi untuk mengawal dan menghapuskan pembiakan nyamuk dari peringkat telur dan jentik-jentik. Jadi ini salah satu daripada inovasi yang telah dibawakan oleh Yayasan Inovasi Malaysia untuk dikongsikan bersama dengan anda pagi ini. Ya, dan BIMOC ni nama penuhnya ialah Biological Mosquito Control. Jadi kita ada inovator yang telah menghasilkan BIMOC. Kita boleh sama-sama dengarkan sendiri penerangan tentang BIMOC daripada tetamu kita hari ini. Ya, di sebelah Rina kita boleh kongsikan Zara Wahida Zakaria dan juga Abuza Izek Ahmad. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih. Ya, baik. Pertama sekali kita nak sentuh ataupun kita nak tahu tentu sajalah penerangan berkenaan dengan BIMOC ini. BIMOC ini. Apa sebenarnya BIMOC ini? Mungkin boleh Cik Zara terangkan dulu. Okey, BIMOC ini adalah singkatan bagi Biological Mosquito Controller. Alat di mana kita dapat mengawal populasi pembiakan nyamuk di kawasan persekitaran kita. Okey. Kalau kita tengok dari segi fungsinya pula, bagaimana BIMOC ini berfungsi? Okey, BIMOC ni dia berfungsi untuk me-attract nyamuk untuk datang bertelur dan telur tersebut akan menetas menjadi jentik-jentik dan jentik-jentik tersebut seperti mana yang kita tahu, jentik-jentik dia bergerak, jadi jentik-jentik tersebut akan terlepas ke kawasan ikan. Jadi jentik-jentik tersebut tak akan dapat melengkapkan satu kitaran nyamuknya dan akan mati di peringkat jentik-jentik dimakan oleh ikan gapi. Jadi ejen biologi yang kita gunakan di sini ialah ikan gapi. Jadi kita memang kena ada satu set yang seperti yang kita nampak di sini, contohnya akuarium, ikan dan juga BIMOC ini untuk memastikan kalau ada nyamuk bertelur kat situ pun dia tak akan ke manalah telur dia tu macam tu. Okey. Kalau kita lihat apa sebenarnya ini, di mana datangnya idea untuk mencipta BIMOC ini? Okey, untuk idea sebenarnya bila tempat kediaman kita terdapat banyak sangat nyamuk, jadi ia jadi tak selesa semua tak selesa dan bertambah parah bila Putrajaya disenarai hitamkan sebagai kawasan denggi pada tahun 2010. Jadi kami, saya Cikgu Zara dan Cikgu Abuza dari SK Putrajaya Pesisir 11 untuk pengetahuan semua, di sekolah kita ada satu kelab iaitu Kelab Inovasi. Jadi kami menjadi guru penasihat kepada kelab tersebut, puas berfikir macam mana kita nak jadikan satu alat untuk kita membantu komuniti mengurangkan kadar pembiakan nyamuk. Cikgu Abuza memang sangat suka dengan ikan. Jadi kita gunakan idea macam mana kita nak bentuk, nak attract nyamuk untuk membiak ke dalam kita punya bahan tempat. Jadi perkongsian idea itu kita telah lakarkan scratch jadi satu prototype di mana kita uji cuba di sekolah, kita letak di kawasan-kawasan yang tempat yang nyamuk suka membiak. Kemudian seminggu kemudian memang terdapat larva, terdapat jentik-jentik. Jadi kita tahu okey, teknik yang digunakan ni berkesan. Daripada situ kita ubahlah, ini dah version keempat dah. Ini versi keempat. Selain daripada ikan gapi, ikan apa lagi yang boleh digunakan? Sebenarnya kebanyakan ikan pun memang makan jentik-jentik lah. Tapi kita dah uji cuba dengan ikan lain dari ikan gapi dan kebetulan memang kami ada buat carian sikit dan kami dapati bahawa ikan gapi adalah ejen yang terbaik lah mengikut kajian daripada UPM. Dan semasa kami uji cuba, kami uji cuba tanpa ikan gapi dulu untuk nak mengetahui boleh ke nyamuk masuk ke dalam bekas kami, boleh ke jentik-jentik tersebut terhasil dan boleh ke jentik-jentik tersebut jatuh. Dan bila benda itu berlaku, kami cuba letakkan ikan gapi dan didapati bahawa memang ikan gapi adalah ejen terbaik seperti yang dibuktikan oleh pihak Universiti Putra Malaysia. Ikan puyuh ke ikan sepat semua tak berjaya. Kurang keberhasilannya. Mungkinlah, tapi kurang. Boleh juga, tapi nanti awak dah
habis makanan, ambil dia pula. Bahaya Ali. Kalau kita nak faham betul-betul kan cikgu macam mana, yang mana satu alatnya tu sebenarnya BIMOG ni macam mana dia untuk menarik? Yep, Jika betul. boleh saya tunjukkan di sini kalau kita tengok di sini. Okey. Jadi tengok di sini ada ruang untuk nyamuk masuk dan di sini terdapat ruang air dan kita tahu nyamuk ni dia membiak dekat air yang tenang dan bersih. Iya. Jadi nyamuk ni dia akan membiak di bahagian yang berjaring ni kerana kita tak nak gangguan daripada ikan. So dia dapat membiak dengan macam habitat sebenar. Jadi rupanya itu dah ada jaring kat bawah dekat dalam tu. Jadi nyamuk masuk juga tapi dia tak diganggu ikan, dia akan bertelur di tempat yang berair jugalah maksudnya. Tapi selepas itu telur tu akan gugur ke bawah macam tu. Dia jentik-jentiknya yang akan terlepas ke bawah lah. Seperti mana kita tahu nyamuk ni memang kalau kita nak kawal dia pun makin hari pun memang takkan dapat cukup dikawal. Susah ya. Jadi apa yang kajian yang kami jalankan sikit, kita dapati bahawa nyamuk ni dia ada jangka hayat dia. Jadi kami biarkan nyamuk yang induk dia akan mati sendiri. Jadi dia punya zuriat dia tu yang kita banteras. Waris dia. Waris dia tu lah yang kita tak nak bagi dia. Kita tak nak dia berkembang. Kalau boleh dikongsikan di sini, ini pernah dikongsikan dalam akhbar tempatan di sini. Katanya kita hidup nyamuk bermula dari telur hingga dewasa dalam tempoh 4 hingga 7 hari. Seekor nyamuk betina bertelur 100 hingga 300 telur pada satu masa dan mungkin 1000 hingga 3000 generasi baru sepanjang hayatnya. Jadi ini sebenarnya memberi jawapan kenapa nyamuk dekat rumah kita tak pernahnya habis. Kita bunuh macam mana pun sentiasa akan datang lagi. Jadi dari segi kerjasamanya di antara cikgu dengan Yayasan Inovasi Malaysia, bagaimana sebenarnya boleh terjumpa ni? Okay. Kami bermula dengan ciptaan untuk kita bantu komuniti. Kemudian kami masuk kepada satu pertandingan yang dianjurkan oleh MOSTI, iaitu pertandingan inovasi peringkat zon tengah yang diadakan di MITC Melaka pada tahun 2010. Dan untuk pertandingan tersebut kami telah menjadi finalis, tapi tak mendapat tempat lah untuk pertandingan tersebut. Tapi produk kami telah disenarapendekkan ke dalam MOSTI punya produk hasil inovasi untuk akar umbi. Pada tahun 2010 juga, YIM telah memanggil Profesor Anil Gupta dari India untuk program Malaysia India Grassroots Workshop pada tahun 2010. Kemudian BIMOG telah dipilih untuk dibentangkan di hadapan Profesor Anil Gupta. Daripada situ YIM telah kenal pasti produk BIMOG ni. Daripada situ juga kita telah menjalankan kerjasama melalui program Jejak Inovasi di mana BIMOG juga dipilih sebagai 5 produk terbaik untuk Putrajaya. Okey. Nak tahu juga kalau saiz akuarium tu besar ke apa ke, dia boleh diubah juga saiz dia tu macam mana? Boleh. Sebenarnya yang ni cuma idea. Kita kenakan idea jadi kita buat comel macam ni lah. Mudah dibawa untuk ditunjuk lah. pada Dan jika kalau kata akuarium kita besar sikit ke apa, tak ada masalah. Jadi asalkan kita dapat hasilkan satu berkonsepkan BIMOG ni jugalah. Kita dapat hasilkan satu bahagian yang berkonsepkan BIMOG ni juga. Tak ada masalah tu. Kalau dilihat di sini, nyamuk boleh bertelur atau suka membiak dalam tayar buruk, kolam renang, penutup botol dan mana-mana bekas yang menampung air. Bermaksud air itu perlu tidak ada gangguan dari segi macam arus dan sebagainya. Okey. Sebab itulah akuarium lah biasanya yang menjadi sasaran mereka kalau di rumah. Saya baru je lupa saya akuarium. Masalah ni lah. Sebelum kita belum jumpa lagi, kan? Belum tahu ada perkara yang macam ni. Jadi kalau kita lihat mungkin potensinya jauh. Setakat ini di mana perancangan ataupun apa yang telah dilakukan untuk memastikan produk ini boleh dikongsi ramai orang lah. Jadi harapan kami supaya produk ni dapat dikongsi ramai lah. Tapi setakat ni yang kami terlibat dengan Yayasan Inovasi, memang Yayasan Inovasi sangat membantulah, seperti memanggil pihak media untuk dipersebarluaskan dalam surat khabar dan di Sahabat Pagi Malaysia ni umpamanya. Dan kami juga dalam usaha untuk kata protect idea ni, mempatentkan idea ni, dibantu oleh YIM lah. Dibantu oleh YIM. Dan sambil-sambil tu selepas kita dah dapat protect sepenuhnya, baru kita
cuba bincangkan, cuba cari jalan untuk mengkomersialkan benda ni jika boleh diguna pakai di satu-satu komuniti lah. Cuba kita bayangkan jika satu BIMOG ni dapat mengawal 10 jentik-jentik contohnya. Jika 10 rumah pakai BIMOG ni dah 100 jentik-jentik yang kita dapat kawal dan mungkin ada jentik-jentik tu adalah terdiri daripada nyamuk Aedes yang sangat-sangat memberi kesan yang bahaya kan kepada populasi. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita, cikgu-cikgu yang mungkin perkara ataupun produk ini boleh menjadi bahan ataupun jadi material yang menginspirasikan selain daripada menjadi satu hiasan yang menarik dari segi saiznya yang comel, boleh dibawa diletakkan atau diselenggara dengan baik. Ia juga membantu sebenarnya mencegah pembiakan nyamuk. Satu usaha yang nak bawa ke mana tadi? Jangan bawa ke mana akuarium ni. Itulah, nanti mati ikan dia. Okey. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Apa yang kita kongsikan ialah inovasi berkenaan dengan BIMOG tadi. Okey. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ni kita nak melihat bingkisan Festival Teater. Jadi teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Satu Malaysia.